Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jadi kita ni jilid kelima dah dalam bab muamalah ni. Jadi bab jual beli yang diharamkan. Jadi jual beli diharamkan. Kita bincang dah apa perkara. Jadi jual beli pertama no, jual beli yang ada unsur mengenai unsur gharar, penipuan dan jahalah. Ada unsur gharar atau penipuan atau jahalah, kita bincang dah. Munabazah, hak main lepa-lepa tu. Mula masa hak type jamuh-jamuh kau jadi. Hak lepa batu kerikil ataupun tembok fan-fan ke apa tu dah. Jual beli hablul habalah, anak cucu tu dah. Jual beli madamin, jual janin di perut madamin. Jual beli malaqih, benih nate dalam punggu haiwan jatuh lagi. Malaqih panggil dah. Jual beli asbul fahal, sperma penjantai dah. Jual beli sperma penjantai. Setara mana boleh, hak mana ada tak boleh dah. Jual beli buah belum mati dan masih hijau, muawamah dan mukhadarah. Itulah bincang. Lepas tu jual beli bagai tak tahu majhul, bagai tak tahu gapo ni. Lepas tu maksudnya contohnya keju masih susu hak masih dalam telur rusuk. Lepas tu dan lain lah. Jual beli sunaya, jual beli hak ni kecuali tapi tak jelas dah. Lepas tu jual barang yang tidak berada dalam tangan penjual, dan khurusah dan jual beli salam dasar. Salam atau salah ni dibenarkan. Ia style jual beli tepah ni. Cuk atau tepah ni. Okey, sekarang ni kita nak yang kedua pula. Yang kedua ni jual beli yang diharamkan kerana ada unsur riba lah. Ni banyak berlaku dah. Terlepas pandai dah. Okey, definisi riba secara bahasa dan syarat sudah dibahas di atas, iaitu tambahan dalam sesuatu yang bersifat khusus. Definisi ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Boleh rujuk kitab Syarh Mumti' ala Zadul Mustaqni karya Ibn Utsaimin. Perlu dijelaskan lebih lanjut sebab tidak semua tambahan dalam syariat adalah riba dan tidak semua tambahan dalam jual beli dapat disebut riba. Apabila barang-barang yang dijual termasuk kategori barang yang boleh ditambahkan, maka tidak ada apa-apalah. Bila anda menjual satu mobil dengan dua mobil atau satu buku dengan dua buku, maka tidak mengapa kerana tidak semua tambahan berarti riba. Walaupun kita jatuh jenis sama kereta dah. Tukarnya kereta Mercedes, kereta kaca dah. 10 buah kereta kaca seperti Mercedes dah. Jadi ia tidak jadi riba lah, walaupun kita kata kereta dah jenis yang sama, tapi tidak kata riba dah sebab ia bukan jenis barang ribawi dah. Tambahan yang merupakan riba adalah kelebihan yang diharamkan saat terjadi transaksi jual beli antara dua barang seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Ni start gandum lah. Kurma dengan kurma. Kurma molek, kurma ajwah, kurma apa tak boleh ni. Dia tak boleh kurma molek dengan kurma tak molek kecuali sama timbangnya lah. Kira tak boleh lah. Kira tak boleh tukar mari. Jual babuk ni ketahuilah jenis tu adik-beradik. Kurma tu lah jenis jenis apa? Gandumnya kan lah. Gandumnya kasar lah. Dengan jual babuk ni gandum kasar lah. Garam dengan garam. Dan semua jual beli yang ilak sebab-sebabnya merupai jual beli barang-barang ini. Tak ada sini sebut berah dah. Berah mengikut mazhab kita berah. Ya, termasuk juga lah pasal berah ni serupa dengan gandum ni. Adik-beradik gandum makan yang asasi. Dia juga tidak boleh ditukar. Ganti dah, tak boleh tukar kecuali sama berah. Tak boleh berah molek dengan berah tak molek tu tukar. Sekilo berah molek tukar 2 kilo berah molek. Berah tak molek tak boleh lah. Okey. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ilak ini dah. Sebab apa ilak? Sebab dia, punca dia. Kenapa dah?
Kalangan mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahawa ilat ini berkaitan dengan 4 macam hal, iaitu takaran, emas, perak dan timbangan. Ilat dia situ sebab jadi riba dah. Sedangkan kalangan mazhab Maliki berpendapat bahawa ilat ini berkenaan dengan 4 hal yang menjadi sumber. Jadi sini ya, ilat sebab pengharaman unsur riba ni, 4 hal mengikut mazhab Maliki, iaitu bahan makanan jadi sumber kekuatan. Ini makanan pokok, makanan asasi, mengenyangkan, iaitu masing-masing lah. Tempat kita ni beras, tempat negara lain tu gandum lah tak? Ataupun simpanan ni, harta simpanan emas dan perak. Ilat dan bahan makanan yang mengenyangkan dan yang disimpan adalah dominasi harga atau esensi harga ni. Dengan demikian ilatnya terbatas hanya pada emas dan perak. Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Ikhtiyarat, ilat ini berkenaan dengan 4 hal, iaitu makanan plus takarannya, makanan ditambah dengan takarannya, atau timbangan, emas, perak dan kemutlakan harga. Berdasarkan pendapat ini, maka ilatnya melebar ke selain emas dan perak seperti wang logam atau wang kertas. Jadi Ibn Taimiyah berbicara wang logam dan wang kertas lain. Kalau dia jadi mata wang, jadi dia tetap juga barang ribawi juga dia. Syekh Utsaimin menjelaskan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah jika dikatakan bahawa ilatnya adalah emas dan perak, adalah kerana keduanya emas dan perak, baik keduanya merupakan mata wang atau bukan mata wang pun, emas perak. Dalil bahawa riba terjadi dalam emas dan perak kendati pun keduanya bukan mata wang adalah hadis tentang kaleng yang diriwayatkan oleh Fadlah bin Ubaid, bahawa ia membeli sebuah kaleng yang mengandungi emas dan manik-manik dengan harga 12 dinar. Lalu ia melitinya, memisah-misahkannya dan ternyata ditemukan dalamnya emas yang lebih banyak lagi. Nabi SAW pun melarang penjualan kaleng sebelum ditelitinya. Pengikut harga sebenar lah. Di sini sudah jelaslah bahawa kaleng tidak termasuk jenis mata wang. Atas dasar ini maka riba boleh terjadi pada emas dan perak secara mutlak, walaupun bukan mata wang. Artinya baik keduanya berupa mata wang, emas batangan maupun dalam bentuk perhiasan, dia mesti sama, mesti betul takarannya. Riba tidak terjadi pada besi, pada timah, pada kuningan, pada intan, pada berlian dan barang tambang lain, barang-barang biji-biji lain lah. Adapun dalam ilat yang 4 selain emas dan perak, bahawa keempatnya dapat ditakar dan dimakan. Artinya ilat ini terdiri dari 2 barang, iaitu takaran dan makanan. Kerana ini kenyataannya, maka keempatnya boleh ditakar dan dimakan. Pengaruh perbezaan ini akan tampak dalam contoh kes berikut. Seorang menjual 1 gantang tepung, gandum dah, dan 2 gantang tepung. Dengan 2 gantang tepung, 1 gantang tepung dengan 2 gantang tepung. Kita kata sekilo tepung dengan 2 kilo tepung. Nak suruh mudah faham kita dalam ni tak? Apabila kita mengatakan ilatnya adalah takaran, maka jual beli ini tidak boleh. Akan tapi jika kita mengatakan ilatnya adalah makanan, maka jual beli ini boleh. Demikian pula jika kita mengatakan bahawa ilatnya adalah takaran dan makanan, maka hukum jual beli ini boleh. Apabila seorang menjual buah-buahan yang sejenis dengan dilebihkan salah satunya, maka apabila anda mengatakan ilatnya kerana semata-mata dimakan, maka jual beli tidak boleh. Semua jenis makannya kan habis tak boleh kalau kita ilatnya benda-benda dimakan. Tapi jika kita mengatakan ilatnya, dikatakan ribanya adalah dapat ditakar dan dimakan, maka hukumnya boleh. Pasal tak boleh nak kira, tak boleh nak tak boleh nak takar dah. Tak boleh takar dah. Tak boleh takar. Jadi tak boleh takar, dapat ditakar dan dimakan. Kalau tak boleh takar, makanya tak boleh ada. Perbezaan pendapat dalam kes seperti ini berkaitan dengan penentuan ilat. Penentuan sebab, musabak dia jadi riba. Apabila ada yang menyanggah kami boleh menerima bahawa ilat pada gandum ataupun dijawabnya gandum kasar dan kurma adalah kerana boleh dimakan. Tapi bagaimana halnya dengan garam? Syekhul Islam bin Taimiyah menjawab, garam pantas dimakan. Boleh dimakan lah.
Kerana ini termasuk suplemen makanan untuk sedap makanan kan. Oleh kerana itu ada ungkapan ilmu nahu dalam percakapan, kalimah laksana garam dalam makanan. Dah. Garam termasuk suplemen dalam makanan. Berdasarkan alasan ini maka riba boleh terjadi pada rempah-rempah yang layak dimakan kerana ia merupakan suplemen makanan. Kalau kita anggap dia semua jenis makanan, ilak je tak boleh makan, jadi tak boleh makan lah, tak boleh berlaku lah nak. Masuk garam. Dalam bahasa ini tidak dimasukkan untuk menyebutkan hukum riba, syarat-syaratnya dan masalah-masalahnya. Tapi memperkenalkan hukum berapa jual beli yang bersifat ribawi, iaitu jual beli yang ada larangannya dalam hadis. Jadi bincang ilak sebab apa pun, itu perbincangan lain lah. Yang pentingnya kita benda-benda yang boleh jadi riba, tak kena cara dah. Tak biasa terjadi. Dan ada dalam hadis larangannya lah. Okay, pertama jual beli inah ni. Bai'un inah ni. Bai'un inah ni muspelet. Nah, sepelek pinjam riba tapi guna kaedah macam jual belinya. Al-inah secara bahasa artinya salaf, as-salaf. Sedangkan secara istilah jual beli inah adalah transaksi jual beli dan di mana penjual menjual barang milik orang lain dengan pembayarannya bertempoh. Bayar ya tempoh jadi macam pinjam dah. Kemudian barang itu diserah terimakan kepada pembeli. Sebelum menerima wang pembayaran dari pembeli, penjual membelinya kembali dengan harga lebih rendah dari harga jualnya tadi dan dibayar secara tunai. Jadi nak pitih mana dah mau sepelek. Buat dalam barang dah. Contohnya lah dia cerita depan ni. Contoh kesnya, seorang berkata saya menjual mobil kereta dengan pada Zaid dengan harga RM20,000. Sini RM20 ni. Riah ikutlah RM20,000 dah. 20 juta rupiah sini. Kita kata RM20,000 lah. Mudah RM20,000 ya dah. Sampai 1 tahun. Ini disebut jual beli nasihat. Jual beli ikatan nak jual kereta ni harga RM20,000 sampai 1 tahun. Ini disebut jual beli nasihat, jual beli dengan menunda pembayarannya. Jadi jual bayaran secara ansuran selama 1 tahun untuk RM20,000. Kemudian saya membelinya kembali dari Zaid dengan harga RM18,000. Nah. Saya beli balik Zaid ni RM18,000 pula beli dia. Beli dengan harga murah. Dengan harga murah. Jadi jual beli ini haram dan tidak diperbolehkan lantaran jelas mengandungi unsur penipuan. Sepelek dah. Sebab seorang memberikan barang dan mengambil barang balik. Dan pembayaran barang ini secara kontan. Jadi dia ni kena bayar RM20,000 ni lah. Dia ni Zaid ni bayar. Jadi Zaid ni bayar ke saya RM20,000 lah. Bayar ni secara ansuran selama setahun ni. Lepas tu kereta tu yang ambil balik ke saya dah. Jadi Zaid tak boleh lah kereta tu. Tapi kena bayar RM20,000 lagi. Cuma saya ni beri RM18,000 pula ke dia dah. Dia masih kena bayar RM20,000 walaupun harga kereta telah diturunkan RM18,000. Dah. Jadi dia kena bayar RM20,000. Jadi RM20,000 lah ni main bos pelek. Padahal nak pinjam pitih. Tapi dia tak jual barang dah. Banyak inah ni. Ini dikatakan haram. Jadi pembayaran barang ni RM18,000 tu bayar secara kontan sekaligus RM18,000. Bayar ansuran ni RM20,000 tu lah. Tu hak dia kata riba lebih RM2,000 je ni. Jual beli inah diharamkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, baik inah ni lah. Berpegang pada ekor sapi, kalian redha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad. Jual beli inah. Lepas tu berpegang pada ekor sapi, taklah zalim ke apa. Kalian redha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis sahih dari Abu Daud dan imam yang lainnya dari hadis Ibn Umar, lihat as-sahihah. Jual beli ini diharamkan bahkan termasuk dosa besar. Lihat Syarh Mumti' karya Syekh Al-Utsaimin. Jual beli ini haram bahkan termasuk dosa besar. Okay, gitulah
Perasaan jual beli dengan cara inah di masa sekarang. Ini masalah bai' inah. Secara umum saya rasanya diterima di bank Islam, di bahagian syariah dalam Malaysia ni, wallahu a'lam lah. Kita kira benar lah. Okay, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan di antara permasalahan jual beli dengan cara inah atau rekayasa riba. Rekayasa tu. Taktik riba ni telah dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Seorang memerlukan kereta, lalu ia pergi ke pedagang. Dia berkata, saya memerlukan mobil mereka ini di Pemerak ini. Kemudian si pedagang pergi ke Pemerak tersebut dan membeli mobil itu secara kontang. Kemudian mobil yang baru dibelinya secara kontang ini dijualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya kepada pemesan yang memerlukan mobil itu dengan pembayaran secara kredit. Ini jelas penipuan riba. Kerana kejadian yang sebenarnya bahawa ia meminjami si B pembayar mobil yang ada dengan tambahan. Kerana jika si B tidak memintanya, ia tidak akan membeli mobil kereta itu. Ini jelas jenis penipuan. Mengikut Syekh Ibn Utsaimin dah. Sekalipun banyak orang yang masuk ke dalam praktik penipuan ini dah. Namun amal perbuatan manusia tidak menjadi pegangan atau pedoman. Kerana menjadi pedoman adalah kesesuaian hukum dengan nas tersebut. Ada lagi modus kilah sepelek lah. Kita kata yang menyebar sebagian helah. Sebelumnya, ada orang kafir datang kepada seorang pedagang. Dia berkata, saya memerlukan wang 100,000 rupiah. Pedagang pergi ke pemilik toko yang punya karung beras atau barang-barang lainnya. Kemudian pedagang ini membeli karung beras itu dengan harga 100,000. Lalu ia menjualnya pada si fakir itu 120,000. Kita tahu bahawa barang tidak boleh jual sebelum diserah terimakan. Sepertinya menurut mereka cara penerimaan barang adalah menyentuh karung-karung tersebut dengan tangan. Padahal Nabi SAW melarang menjual barang dagangan hingga si pedagang menyimpannya dalam kantung penyimpanan mereka. Maksudnya jual itu kena bagi ada dah. Hadis Hasan, Jarak Abu Daud dan yang lainnya. Apakah ini disebut penerimaan qabd? Ini namanya perhitungan, bukan penerimaan. Namun mereka melakukannya kerana si fakir menginginkan wang dan bukan karung-karung makanan tersebut. Bukan bahagian itu dah. Dia datang kepada pemilik toko tadi, kedai tadi, dan menjualnya dengan harga jauh lebih rendah daripada pembeliannya, iaitu harga 90,000. Sehingga si miskin yang fakir ini telah dirugikan dari dua sisi. Dari pedagang pertama dan pemilik toko. Pemilik kedai itu mengambil 110,000 dari si fakir dan pedagang mengambil 20,000. Helah semacam ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dinamakan helah sulasiyah, helah segitiga, kerana terjadi dari 3 orang pelaku. Masalah riba tidak boleh halal dengan cara penipuan seperti ini. Asyarah Mumti' ala Zadil Muslim. Ni nak cerita ni. Ni dah masalah tahulah saya. Kita tengok bank Malaysia ni, penasihat syariah apa kata terima dah. Bank inah ni dah. Bos pelek gini. Sebab ada dengan kaedah. Apa ni selamat ni kaedah ni lah. Tak ada khilaf ni. Ijarah. Tapi jaga ijarah ni. Rumah kadang ada lah. Kereta pun jarak ijarah konsep persewa, menyewa dah. Kalau konsep sewa tu sikit dah. Bank beli dengan syarikat kereta. Lepas tu beri sewa. Sewa tu bertempuh lah. Lebih kurang berapa nama. Sehingga dia boleh tukar hak milik lah apabila lama tempoh ni. Oh ni kalau dipikirkan selamat lagi lah. Tapi banyak kita tengok bukan ijarah, konsep ni banyak inah di Malaysia ni. Iaitu sepelek. Orang nak pergi beli kereta. Orang nak beli ni tak ada pitih mana. Orang jual ni pergi cari bank ni. Jadi bank tu dia pun buat lalu belilah kereta pada hari taksir pun dah. Dia beli kereta, lepas tu jual pula kereta tu kepada kepada orang tu dengan harga mahal lagi lah, nak untung dia lah. Tapi sebenarnya teh sikit lah pasal dia tidak terus tengok. Tapi hak bai'un inah, hak contoh tadi memang pakat 2 orang terus, ni pakat 3 orang, hak segitiga. Bai'un inah hak jenis sepelek, hak contoh hak dalam tak mula sekali, contoh tu memang dia 2 orang je. Hak 3 orang ni dia masuk bank tu, dia guna kaedah tu. Ada setengah lama Arab Saudi gapo di negara sana Timur Tengah banyak ke kata oleh lah. Dia kata tu tak boleh, tu main sepelek. Tapi di Malaysia ni penasihat syariah apa boleh dah kata dia. Tapi hak jelas dalam hadis gapo tu memang inah antara 2 orang dah. Antara 2 orang ni memang dia sebenarnya pinjam pitih hak Allah dah.
Ini pihak ketiga. Pihak ketiga ni ada kata dibenarkan tapi mengikut syekh negara-negara Arab besar ni. Dia kata tak boleh. Dia tak boleh. Pada terik pun dia kata boleh ijarah ni. Style sewa ni. Tak apalah kita bincang lagi. Saya katakan di antara modus jual beli secara dengan cara inah yang berkembang di masa kini adalah apa yang oleh sebahagian pedagang disebut dengan istilah al-kharq. Iaitu seorang yang menjual misalnya almari besi nak kongkapon. Seharga 1,000 ataupun ni peti sejuk ni. Seharga 1,500,000 ni rupiah ni Indonesia kan. 1,500 lah kita kata mudah. Bila dibayar kredit dan 1,000 bila dibayar tunai. Kata gitulah. Ada lagi orang membangunkan rumah untuk orang lain dengan beban. Ia gini masalah dia. Ya ada kalau kredit ada bahar pula dia. Ada tapi Dr. Yusuf Khadawi kata boleh ni bukan inah ni. Hak ni walaupun nampak macam dua akad memang tak boleh ni. Dia kata bayar tu 1,000 bayar 1,500 ni kalau kredit ni banyak kedai ni. Tapi tu banyak berlaku lah. Tak tahu Syekh ni terima mana ni. Ada lagi orang membangunkan rumah untuk orang lain dengan beban biaya sebesar 40 juta sini lah. Ikutlah 40,000 kita kata nak. Setiap Indonesia pening kita di rupiah ni 40,000 dah. Developer pemaju ni menerima cicilan dari pemilik rumah hingga 90,000. Dia bayar ansuran ni sampai 90,000 dah. Dan helah-helah yang berbau riba lainnya dah. Tapi biasanya bank lah tidak gendai dengan pemaju dah. Biasa bayar ansuran pun kepada bank. Pemaju ni akan terima pitih toko dah. Akhirnya perbuatan ini wahai para pelaku riba agar kalian tidak diperangi oleh Allah. Syekh ni marah. Kata semua tu riba dah. Ketahuilah rezeki yang telah ditetapkan untukmu akan datang kepadamu. Carilah dengan cara yang halal dan janganlah mempercepatkannya dengan cara yang haram. Jika kamu bersabar, nescaya ia akan datang kepadamu dengan cara yang halal. Syekh Utsaimin menambahkan lagi, ketahuilah bahawa tatkala manusia melakukan penipuan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka yang bertambah hanyalah kekejian kerana sesuatu yang haram adalah keji. Bila anda melakukan penipuan dengan sesuatu yang haram, ia lebih keji kerana anda menggabungkan hakikat yang haram dengan penipuan terhadap Allah Ta'ala. Rahsia apapun yang tidak akan tersembunyi dari pengetahuan oleh Allah Ta'ala dah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Ada Bukhari ni, Muslim dan lainnya. Jadi kita tengok kitabnya terah yang menentang bos pelak ni. Ialah apa i'lamul muwaqqi'in lah. Iaitu inilah kaedah qawaid fiqh macam kaedah usul fiqh untuk istinbatkan hukum dia oleh Ibn Qayyim al-Jauzi ni. Dia memang menentang kuat bos pelak ni. Dan dia banyak kata tak sah. Contohnya nikah Cina buta ke apa tu. Dia kata tak sah nikah gitu dah. Sebab rancang awal. Kata rancang awal. Jadi dah. Jadi banyak lagi perkara-perkara lain. Perkara-perkara lain pun. Hak ni lah aliran Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ni menentangnya. Hak tiba itu ada ustaz masuk TV. Masuk TV ke? Dia katanya. Bos pelak budak muda. Kalau takut dia kena puasa 2 bulan, kena kafarah ni lah. Kalau kena denda kalau buka puasa bulan Ramadan, dia setubuh bini dia tu. Minai dulu dia kata lah bos pelak ni. Dia kata dah, tak tahulah mungkinlah di satu sudut macam begitulah dalam mazhab Syafi'i dah. Tapi sebenarnya pertama dia ada perbahasan antara batal puasa tu kena ganti-ganti kerana pembatal puasa ke ataupun semua perbuatan yang kira yang telah diharamkan dalam masa puasa dah. Hak kata ke batal puasa, dia kata start dengan batal puasa minai tak apalah setubuhnya. Ada kata setiap benda yang diharamkan maka boleh puasa tak boleh berlaku lah. Dan dia batal tu start di mana-mana, semua tu jadi penyebab batal tak kira. Dia start di mana-mana pun dah. Dia tak kira dah. Jadi apa-apa pun kalau kira kaedah ni memang menentang kuat lah. Ibn Qayyim gapo yang melawan ni kalau buah-buah sepelek ni nak suruh kata boleh ni. Nak suruh lepas tekak padahal benda tu adalah ada helah padahal dia nak setubuh bini dia dah. Dia helah untuk boleh kena puasa 2 bulan ataupun itulah kafarah yang berat bagi dia. Dia pun buat cara gitu dah. Tu kita kata tak boleh. Sekiranya tidak ada tambahan ribawi, nescaya aku tidak mengetahui laki-laki ini. Anehnya, syaitan selalu menipu manusia. Ia berkata, kami lakukan ini kerana belas kasihan kepada kalangan fakir agar keadaannya menjadi lebih mudah. Seandainya tidak ada hal ini, tidak ada kaedah ni lah.
bai'un inah dan sebagainya, keadaan mereka menjadi sulit. Bila tak boleh beli kereta dah. Namun perlu saya katakan pada kalian, bila si fakir lebih fakir, tentu tambahan yang dibebankan kepadanya menjadi lebih banyak lagi. Ini namanya petaka. Bukanlah rahmat, bukan belas kasihan. Misalnya ada orang keadaannya mencukupi, yang tidak miskin dan tidak kaya, datang untuk berhutang kepada lelaki ini, lalu ia menjual barang bernilai 1,000 dengan harga 1,200. Kemudian datang pembeli lain untuk berhutang demi memenuhi keperluan pangannya dan keluarganya, lalu ia menjual barang bernilai 1,000 dengan 1,500. Lalu lelaki ini berkata, kerana pembeli kedua ini tidak akan membayar hutang, lalu kapan ia akan membayar hutang? Di manakah belas kasihan itu? Kalau saja tujuannya adalah belas kasihan pada si fakir miskin, nescaya pembeli kedua ini lebih layak dikasihi daripada pembeli pertama yang keadaannya lebih mencukupi. Akan tapi syaitan selalu mempermainkan manusia. Ni Syarah Mumti' Syekh Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim mengatakan, subhanallah, apakah riba yang dosanya ditegaskan sebagai dosa besar oleh Allah dalam Al-Quran dan diwajibkan memerangi orang yang menghalalkannya, serta Allah melaknat orang yang memakannya, yang menyaksikannya dan jurutulisnya, telah kembali bergejala dan menggejala, maksudnya bermaharajalah. Sementara dalam terdapat ancaman tidak dijumpai pada hal terlarang lainnya, sehingga kedua jenis riba dianggap halal dengan kaedah, dengan helah yang rendah dan tidak berharga sama sekali, kecuali hanya dengan bentuk akad yang jadikan olok-olok dan bahan tertawaan sahaja. Rujuk ilmu makid nah. Kalau kita baca ilmu makid ni memang kuat menentang dah. Jadi itulah, kalau boleh lah, kalau kita boleh elok, cuba elok daripada pinjam dah. Tapi lah ni apa aja ada. Kita lah ni kita kena percaya nah penasihat syariah tempat kita nak kan. Nah, terutama bai'atul ajami kau dah. Ataupun konsep-konsep yang digunakan oleh diluluskan syariah oleh Bank Islam. Moga-moga mereka dah bertanggungjawabnya dah. Pasal mereka ni pakar dah, kita ni bodoh lagi dah. Mereka kata boleh bai'un inah ni, boleh sepelek tu nak guna nah. Contoh orang yang hebat lah, Dr. Daud Abu Bakar dah. Penasihat syariah bank negara lah. Bukan bank Islam, bank negara dah. Dia ada bui hujah dah. Saya pernah baca sekali dah. Pening jugalah. Tapi kita pun gitulah, muka dia pakar dah. Begitu juga Zahruddin Abdul Rahman dah. Jadi sekarang hasil baca-baca tu banyak kata kaedah terbaiknya bukan kaedah ni, kaedah sewek dah. Nak lepas ni kaedah sewek lah bagusnya dah. Bukan kaedah macam bai'un inah ni dah. Kalau negara Arab yang tak setuju terusnya. Kita tak tahu guna konsep apa dah. Tapi tidak setuju cara bai'un inah ni dalam jual beli barang. Okey, jual beli muzabanah borong dan pemberian rukhsah dalam praktik raya dah. Kata muzabanah diambil dari kata zabnuna yang bererti menolak. Kerana muzabanah ini menyebabkan permusuhan dan saling mempertahankan. Dalam istilah fiqh, muzabanah bererti menjual barang yang tidak diketahui takarannya, timbangannya, hitungannya dan dibeli dengan barang yang takaran, timbangan atau hitungannya hanya merupakan taksiran dan perkiraan saja, lebih kurang ada. Misalnya jumlah kurma basah mentah yang masih di pohon diperkirakan sebesar 100 gantang sok. Skalanya setahun ni pokok 10 pohon pokok biasanya boleh 100. Kata 100 gatai kau dak gitu dah. Kemudian dijual dengan kurma yang jumlahnya sama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW melarang muzabanah, yakni menjual kurma sekebun jika berupa pohon dengan kurma timbangannya, dia kira-kira lebih kurang dah. Jika berupa pohon anggur, yang menjual dengan kismis timbangan, lebih kurang dah. Sedangkan jika berupa hasil ladang, ia menjualnya dengan makanan timbangannya. Beliau melarang semua itu. Jadi tukar bagi-bagi makanan juga tadi tak. Dan benda ni perkira lebih kurang saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW melarang muzabanah dan muhaqalah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan lainnya. Diriwayatkan dari Sahal bin Abi Hasanmah bahawa Rasulullah SAW melarang penjualan kurma dengan kurma dan menyatakan zalikar riba tilkal muzabanah, dan itu adalah riba, itu adalah muzabanah. Kira-kira lebih kurang itu muzabanah. Sekarang tak, tapi selagi tukar dengan benda yang sama jenis item ribawi seperti kurma dan kurma, dia kira riba lah. Hanya saja beliau memberikan keringanan dalam penjualan araya dengan sejumlah kurma kering dan kurma basah dengan cara taksiran. Araya ni apa dah? Itu aja sini.
Lepas ni cerita lah. Ada Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata ariyah adalah bentuk tunggal dari araya, artinya penjual kurma yang masih berada di atas pohon ditukar dengan kurma yang sudah dipetik. Gitu je kata dah. Para ulama sepakat mengharamkan model jual beli muzabanah ini kerana mengandung unsur riba. Sebabnya jual beli ini adalah menjual barang yang tukar dengan barang yang takar dari jenis yang sama dah. Dengan takar yang tidak sama atau tidak diketahui kesamaannya. Jadi kalau kurma molek dengan kurma basah, kurma kering, walaupun sama-sama kurma, sama-sama kurma dia kena sama lah. Sama timbangan 1 kilo tu kan 1 kilo. Tak boleh lah hak ni 2 kilo, hak ni 1 kilo dah. Walaupun hak ni basah, hak ni nak kering, dia kena sama juga dah. Para ulama habislah. Siddiq Hasan Khan menjelaskan dalil atau hadis yang memberitakan kepada kita ihwal haramnya riba dan mencegah kita dari muzamanah adalah dalil yang sama yang memberikan keringanan rukhsah kepada kita dalam masalah araya. Semuanya benar syariat yang jelas dan sunnah yang tegak. Siapa yang menolak hal tersebut berarti telah menyanggah dalil khusus dan dalil yang umum, menyanggah rukhsah dengan azimah, menjanggah sunnah dengan pendapat nalar, pemikiran semata-mata. Demikian juga orang yang menolak jual beli dan perbolehkan hibah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hanifah, akan tapi rukhsah dibatasi bahawa pembeliannya dengan 1 wasak 60 gantan, 2, 3 atau 4 wasak sebagaimana tercantum dalam hadis Jabir. Jadi katanya araya ni dibenarkan dah. Kan terpaksa. Tahulah kita baca lagi. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ketika mengizinkan araya agar menjual dengan cara menaksirnya lebih kurang. Seraya bersabda 1 wasak, 2 wasak, 3 wasak dan 4 wasak. Setara tu lah. Hadis ini sahih hadis Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Dengan demikian, pembelian dengan model ini tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Ibn Munzir mengatakan kalangan ulama Kufah mengklaim bahawa jual beli araya ni, hak tukar, hak basah pokok dengan hak kering ni, telah dimasukkan oleh Nabi SAW. Yang itu dengan melarang jual beli buah dengan kurma. Klaim ini ditolak kerana orang yang meriwayatkan larangan jual beli dengan kurma adalah orang yang sama yang mendapatkan rukhsah dalam araya. Dengan demikian ia menetapkan larangan sekaligus rukhsah. Fathul Bari. Sementara kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahawa ariyah tidak boleh kecuali jika memang pemilik kebun ingin menjualnya dan pembeli memerlukan kurma basah mentah. Fathul Bari. Jadi bahalah kira tak ada. Kalau tidak terdesak dah. Oleh ni terdesak sangat ni, dia tak usah dia market tu, dia tukar dia lebih kurang tu. Dikira timbek kena sama juga. Nah, cumanya basah dan kering ni maksudnya dia kira kalau setara ni cumanya tidak jelas tu, ketidakjelasan. Mungkin 5 kita kata 100 kilo hak pokok ni tukar 100 kilo hak kering gitu lebih kurang dah. You nak hak kering gitulah. Tu kena proses lagi dah masalah dah. Okey, habis kita. Allah a'lam lah lebih kurang cumanya ada kata boleh, ada kata tak dia. Jual beli muhaqqalah. Kata muhaqqalah diambil dari kata haqqal yang berarti ladang atau tempat untuk menanam. Sedangkan secara istilah berarti menjual gandum yang masih dalam bulirnya. Dalam kata-kata bulir lah. Macam berah kita kan ada jadi apa? Padi hak asal tu dia ada selaput dia tu. Bulir dia dengan gandum yang sudah dikupas. Dengan sistem taksir dan perkiraan saja dah. Ini kira muhaqqalah ni. Itulah masalah macam kira-kira lebih kurang dah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ia berkata Rasulullah SAW melarang praktik muhaqqalah dan muzabanah. Hadis Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan para ulama telah menyepakati keharaman jual beli kurma mentah basah dengan kurma masak selain dalam kes araya tadilah araya tadi hak terdesak dah. Mereka juga sepakat mengenai keharaman jual beli anggur basah dengan anggur kering, kismis. Mereka bersepakat pula bahawa keharaman jual beli gandum yang masih dalam bulirnya dengan gandum yang sudah dikupas. Tak boleh juga dah. Gandum macam berah kita lah. Berah kita hak tak cabut kulit dia lagi tu. Apa dia tak cabut lagi. Jadi kira tukar sama dengan berah betul tak boleh. Yang terakhir ini adalah disebut muhaqqalah dah. Muhaqqalah ni sana lah gandum dengan gandum. Masih ada dalam selaput dia dengan tak ada tu dah. Rujuk syarah Sahih Muslim. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai larangan jual beli muhaqqalah. Menurut kalangan mazhab Hanafi, muhaqqalah tidak sah
fasid dan sebahagian lainnya mengatakan batal. Hal ini didasar kepada hadis yang telah disebutkan di depan dan merupakan jual beli barang yang ditakar dengan barang yang ditakar dari jenis yang sama. Jadi jual beli ini tidak diperbolehkan berdasarkan perterkaan dan perkiraan. Hal ini kerana mengandungi kemiripan dengan riba yang secara faktualnya diserupakan dalam pengharamannya. Alasan lainnya dalam kes ini tidak boleh diketahui unsur kesamaan maupun kemiripannya sebagaimana jelasnya kelebihan dan selisihnya. Selain itu, muhaqqadah menurut kalangan mazhab Syafi'i juga melebihi muzamanah, lebih teguh daripada muzamanah. Sebab target barang yang jual di sini masih tertutup dengan apa yang tidak valid sehingga tidak boleh dilihat. Jadi berah sama berah sekau tapi ada selaput dia dah, ada kulit dia lagi tu, dia kira lagilah tidak valid dah. Jadi benda ni tak boleh tukar sama-sama bagi ribawi tersebutlah. Setakat tu saja kan tidak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.